Boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada tergendala sekejap. Aduhai. Minta maaf saudara, hari ini live saya tergendala. Salam saudara harimau berantai. Saudara Khairul Pak Lam. Ada gangguan lah, nak buat macam mana live saya kena gangguan hari ni. Lewat kita bersiaran saudara. Jadi saudara Kopor Darus, saudara Hamzah Hauzin, Sa'diah Saleh, Faizal Acol, Alan Hajidin, Man kena hack Man awal-awal tadi. Saya 10.8.30 sudah ready, tapi apa nak buat, baru ni okey balik. Itu keadaannya. Saudara Mustafa Ilyas, salam Joka Jakalang, apa Hamdan, saudara Hamdan, apa khabar? Saudara Muhammad Izwan. Teruskan saudara like. Mungkin dengan saudara banyak like tu, mungkinlah Facebook ni dia simpati dengan saya, maka tak adalah dia ganggu lagi. Ini kena hacking dari awal-awal ni. Saudara Medolah. Sebab itu saya lewat. Ya Rubidin, apa khabar DB? Semoga sihat. Syarifuddin Syahari, Hamidah Ahmad, Osman Noh, Azlan Yusof, Ramli Sabran dan teman-teman yang lain. Jadi saya kena cepat cakap lah kot. Yang saya perlukan daripada saudara adalah hack like dan share. Sebab nampak gaya dari awal tadi saya dah terganggu dengan saya punya live malam ini. Berusahalah kita nak macam mana ya, untuk habis aset negara. Ya begitulah saudara Mat Safari. Terima kasih. Saya mula seperti biasa, saya mulakan dengan pencerahan. Hari ini 25 Ramadan. Tinggal lagi 4 hari ya saudara sebenarnya. Artinya sudah 26 hari kita mengerjakan solat tarawih. Hari ini tanggal 7 Mei, hari Jumaat, hari yang paling mulia, penghulu segala hari. COVID-19 laporannya peningkatannya begitu ketara. Tinggi sangat hari ini. 4,498 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, kes baru ya. Jadi jumlah keseluruhan sudah 432,425 dan mengundang 22 kematian. Jumlah kematian yang direkodkan adalah 1,632. Saudara Mahazir, Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Saya awal kena hack tadi. Nak buat macam mana? Lewat sikit persiaran. Di Perlis ada peningkatan nampak gayanya. Semalam 3, hari ini 4. Dan di Kedah, ni yang saya risau ni, sebab saya katakan semalam lagi saya dapat pesan, sebab gelombang di Kedah tidak begitu menyenangkan. Kerana semalam 112, hari ini 209. Begitu juga di Pulau Pinang. Gelombang COVID-19 di Pulau Pinang nampak gayanya dia terus meningkat lah. Sejak 2 hari lepas, sebab 3 hari dulu daripada 167 dia naik 195, kemudian dia naik 305 dan hari ini naik 313 saudara di Pulau Pinang. Mami-mami, combi-combi, jaga diri elok-elok. Di Perak juga naik yuk. Kaban Taibel lah Mika. Sebab daripada 65 3 hari lepas dia naik 137 dan hari ini 148. Dan di Selangor juga terus meningkat. Iaitu semalam 1,137. Tapi hari ini laporan yang saya terima adalah sejumlah 1,424. Di Wilayah Persekutuan ada turun tapi tak banyak. Semalam 477, hari ini 436. Di Putrajaya juga ada susut sikit. Semalam 12, hari ini 8. Di Negeri Sembilan naik meningkat saudara. Negeri Sembilan semalam 85 saja, tapi hari ini naik 188. Sebab daripada semalam lagi dah naik. Sebab 2 hari sebelum itu 95, dia turun 76, kemudian dia meningkat 85, hari ini 188. Warga Negeri Sembilan, berhati-hati juga saudara ya. Di Melaka alhamdulillah susut tetapi tidak banyak. Semalam 82, hari ini 74. Di Johor ada peningkatan. Johor nampak gayanya macam gelombangnya seperti balik pada yang dulu, iaitu tiba-tiba saja semalam 258 dia turun sedikit, tapi hari ini naik 327 di Johor. Jadi warga Johor berhati-hati saudara. Di Pahang juga alhamdulillah susut tapi tak banyak. Semalam 97, hari ini 78. Dan di Terengganu naik meningkat. Dia meningkat daripada 58 kepada 87. Begitu juga di Kelantan, tapi di Kelantan dia ada susut tetapi jumlahnya 297. Semalam 326. Di Sabah, aduh, tiba-tiba saja elok 2 angka, hari ini Sabah mencecah 3 angka. Semalam 69, hari ini 153.
Dah 3-4 hari dah Sabah tu dah okey nampaknya. Tiba-tiba hari ni naik 153. Di Labuan kekal 2. Cuma di Sarawak, ya Tuhan, terlalu tinggi. Sebab 4 hari dulu 620, kemudian dia turun 419, dia turun 391. Kita ingatkan ada kelegaan, tapi tiba-tiba hari ini melonjak kepada 750. Jadi warga Sarawak berusahalah saudara, pastikan kalau boleh jangan jangan keluar rumah lah, duduk di rumah, rawat cinta kasih bersama keluarga, jaga kebersihan ya. Dan bila melihat keadaan begini, saya gusar kerana menurut laporan daripada Datuk Ismail Sabri, dia mengakui tidak mustahil, dia kata bilangan kes COVID-19 ini boleh mencecah ke angka 10,000. Astaghfirullahalazim. Kerana dia kata selepas sambutan hari Aidilfitri ini, jika perintah kawalan pergerakan tidak dilaksanakan dengan segera. Jadi katanya perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Kementerian Kesihatan ketika mereka membentangkan dalam pembentangan di sidang khas Majlis Keselamatan Negara sebelum pelaksanaan PKP dimuktamadkan katanya. Ia berdasarkan pemerhatian dilakukan terhadap kemampuan hospital di seluruh negara. Hospital sekarang ni makin penuh, unit rawatan rapi ICU juga sudah hampir habis digunakan. Dan di Kelantan terpaksa membuka hospital sementara kerana tidak cukup katil. Jadi hospital-hospital swasta yang ada kerjasama dengan kerajaan juga sudah hampir habis katilnya, penuh. Justru itu katanya keadaan boleh menjadi bertambah buruk jika tidak ada intervensi dan kegagalan dalam pematuhan prosedur operasi standard SOP. Jadi beliau memaklumkan melalui pembentangan KKM, tidak mustahil lah dia kata kalau tidak dijaga, kita tak berhati-hati, lepas sambutan raya nanti kes boleh meningkat 5,000. Kalau kita masih gagal lagi menyekat dan gagal mematuhi SOP, ia boleh meningkat sampai ke 10,000. Apakah kita mahu melihat keadaan sebagaimana di India, mayat-mayat berkelimpangan? Jadi kerana itu Datuk Ismail Sabri menjelaskan sekarang itulah kebenaran makan di restoran tidak dibenarkan kerana faktor topeng muka. Makan di restoran mudah terkena jangkitan kerana jika di pasar raya ada juga yang tidak mengamalkan penjarakan sosial tapi masih ada pelindung topeng. Cuma katanya kalau makan di restoran tidak ada penjarakan dan boleh berbahaya. Sebab itu KKM memberi nasihat dan susah untuk membenarkan kita menghentikan penggunaan topeng kerana ini bahaya katanya. Jadi itulah yang laporan saya dapat beri tentang kedudukan COVID-19 ini. Keadaannya begitu gawat sekarang. Sementara itu situasi di India masih belum susut. Jadi saya bila melihat itu, selalu saya katakan, apakah alam sudah benci pada penduduknya atau Tuhan sudah mula bosan melihat tingkah laku kita yang terlalu bangga dengan dosa-dosa. Mereka di India dulu membunuh orang Islam sewenang-wenangnya di Babri, di Kashmir, membakar kampung halaman Islam di Delhi dan lainnya. Jadi orang Islam di sana tidak berdaya melawan. Jadi akhirnya datanglah tentera Allah dalam berbagai bentuk yang dihantar supaya manusia menginsafi kesalahan dan dosa-dosa mereka. Jadi kerana itu kita harus sentiasa berlapang dada, jangan kita melakukan kezaliman di atas muka bumi ini. Kita tak khawatir bahawa Tuhan benci melihat dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara ya. Betul lah saudara Wak Faizal Wan Omar, dia kata tutup airport sepatutnya ini dilakukan. Itu laporan yang saya dapat berikan terkedudukan dengan kegawatan COVID-19. Dan kita dapat laporan itu saban hari melalui kaca TV dan sebagainya. Tetapi dalam internet juga nampaknya pergerakan COVID-19 ini amat menggusarkan kita. Jadi kita berperang antara perasaan dan realiti. Bukan antara data dan sains, antara perasaan dan realiti. Perasaan kita nak balik kampung, realitinya sekarang ini negara kita sedang gawat diserang oleh COVID-19. Jadi sebab itu kita harus berusaha. Kita harus mengikut apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Jangan kita dengarlah apa orang nak cakap apa pun ya. Saudara. Sebab itu tazkirah singkat saya hari ini, seorang mengadu kepada Buya Hamka. Almarhum Buya Hamka, dia kata bahawa pelacur di negara Arab itu memakai niqab dan hijab katanya. Tanpa disangka olehnya, Buya Hamka memberi respon. Dia kata, oh ya, saya baru saja balik daripada Los Angeles dan New York. Masya Allah.
di sana tak terjumpa pula dengan pelacur, katanya. Kemudian dia cakap lagi, takkanlah begitu Buya. Di Mekah pun ada, apatah lagi di Amerika. Dan tentunya lebih ramai lagi. Maka jawab Buya Hamka, sesungguhnya kita ini memang hanya akan ditemukan dengan apa yang kita cari. Meskipun kita di Mekah, tapi jika yang diburu oleh hati adalah hal-hal yang tak elok, maka syaitan yang tergolong dalam kumpulan jin dan manusia itu akan berusaha untuk membantu kita untuk mendapatkannya. Kalau hati kita tu. Tetapi sebaliknya, walaupun jauh perjalanan kita hingga sampai ke New York ataupun Los Angeles ataupun kota London, bila yang kita cari adalah kebaikan, maka segala keburukan itu akan menjauhi dan bersembunyi daripada kita. Jadi hati kalau sudah rosak, maka akan sering ditemukan dengan hal-hal yang rosak juga. Walaupun kita sedang berada di tempat yang baik, sebaliknya dengan niat dan hati yang baik, insya-Allah kita akan ditemukan dengan perkara yang baik-baik meskipun kita berada di tempat yang kotor dan tidak elok. Jadi dalam keadaan negara kita begini, hati kita kena bersih. InsyaAllah kita dapat mengatasi masalah ini. InsyaAllah bantuan Allah itu tetap akan hadir. Maka berhati-hatilah menjaga. Jadi kita harus menjaga hati dan mata kita sebagaimana perbezaan antara mata lebah dengan mata lalat. Sebab lalat walau berada di taman bunga yang indah dan wangi, tapi tetap saja dia akan memburu dan mencari tempat-tempat najis, tempat-tempat yang kotor, yang busuk. Manakala lebah pula, biarpun dia berada di tempat yang kotor dan busuk, tapi dia tetap akan hinggap pada bunga-bunga dan kuntuman yang wangi dan indah. Jadilah diri kita sebagai lebah. Sebab tu saya sering berpesan pada teman-teman. Jadi lebah, walaupun kita seekor, tapi kita sentiasa memberi madu kepada manusia. Kita tidak memberi kekotoran, tapi jangan dikacau. Kacau dia bengkak tangan, saudara. Baik, itulah tazkirah pendek saya hari ini. Saudara Yul Yusof, terima kasih. Nilawati Amni Ainul. Kita masuk e-commerce, jangan lupa dalam e-commerce berhubunglah dengan Azhar 0113341241. Dengan Azhar ni rendang tok dan bahulu berdal, produk ibunya. Ataupun Siti Farehah 0177114300. Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Memang sedap. Begitu juga kalau nakkan buah-buahan segar, berhubung dengan Syauqi 0123575703. Itu e-commerce kita. Dan sekarang ni saya menyampaikan salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, kalau negara berbelanja tanpa had, pastilah negara kita akan menuju kepada kebankrapan ataupun muflis. Sebab itu kita harus menuntut supaya setiap perbelanjaan itu mesti dibentangkan di parlimen untuk mendapat semak dan imbang. Tajuk malam ini adalah kerosakan negara semakin teruk. Saudara, kerosakan negara semakin teruk. Tapi sebelum saya memulai pencerahan, jangan lupa kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Bukit berapit pergi tak jadi, sakit gigi pening kepala. Bagai pipit duk makan padi, dihalau pergi datang su. Jadi begitulah mereka-mereka ini macam pipit dia makan padi. Kita halau dia datang balik. Kita halau dia terbang pun datang balik. Begitulah juga dengan orang politik ni, saudara. Kadang-kadang mereka sedap pada tempat itu. Akhirnya bila rakyat mengusir mereka, akhirnya mereka kembali lagi. Berhati-hati. Wajah garang, hatinya baik. Begitulah menanti Makcik Lina. Banyaknya kerang disauk naik, belum tentu semuanya berguna. Jadi saudara, dalam kita memilih sahabat, memilih pemimpin, memilih teman, seperti kita sauk kerang tu, kata Pak Nazil, belum pasti semua tu berguna katanya. Itu terima kasih Pak Nazil menghantar kiriman pantun yang indah. Cuma malam ini saya ingin menyantuni satu tulisan yang cukup indah yang harus kita hayati juga sempena bulan puasa ini. Tak apa, malam ni mungkin kita bersiaran lebih lewat sikit lagi. Saudara Yusof, negara semakin teruk. Sebentar lagi saya akan cuba santuni. Cuma saya mendapat kiriman daripada sahabat saya, Datuk Mukhtar Samad, mantan Ketua UMNO bahagian Bandar Tun Razak. Dia menghantar kiriman subuh tadi. Saya baca, saya tengok cantik tulisannya. Dia kata ini kiriman dari seorang sahabatnya, seorang doktor. Dia kata kalau sudah tua. Kalau umur kita sekarang 60 tahun, kita dapat hidup hingga 70 tahun, itu maknanya hanya tinggal sekitar 10 tahun saja lagi.
Kerana pada hari-hari yang tersisa ini, ada waktu-waktunya kita akan dijangkiti penyakit. Oleh kerana itu, di hari-hari yang tersisa tidak banyak lagi. Apatah lagi sewaktu kita meninggalkan dunia ini, apa pun juga tidak ada yang dapat dibawa. Maka kita tidak usahlah terlalu berhemat. Wang yang memang harus dikeluarkan, keluarkanlah. Apa yang dapat dinikmati, nikmatilah. Jika memiliki niat untuk beramal ibadat, lakukanlah dengan segera. Tak usah terlalu banyak memikirkan urusan dunia. Kita dah tua. Yang akan terjadi setelah kematian. Kerana saat kita telah di dalam tanah, kita sudah tidak dapat lagi merasakan segala pujian atau kritikan orang lain. Dan katanya lagi, tak usahlah terlalu banyak memikirkan urusan anak-anak. Anak cucu kita mempunyai rezeki mereka masing-masing. Jadi setelah mereka mempunyai anak, kalau anak-anak kita mempunyai anak, biarkanlah mereka mengurus sendiri atau menggunakan wang mereka sendiri untuk membayar pengurusan anak-anak mereka. Jangan biarkan mereka merampas lagi hak kesihatan kita, hak istirahat kita, hak kesenangan kita dan hak liburan orang tuanya. Dan jangan terlalu banyak berharap pada anak-anak kita, saudara. Anak-anak yang berbakti sememangnya memiliki niat untuk berbakti, tapi kerana pekerjaan terlalu sibuk, apalagi jika bekerja di badan-badan besar, maka tidak juga akan dapat membantu kita. Apatah lagi anak-anak yang tidak berbakti katanya. Sewaktu kita masih hidup saja sudah bikin kita susah. Anak-anak sebegini beranggapan bahawa jika harta kita berikan kepada mereka, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tapi pada masa yang sama, wang mereka bukanlah wang kita. Jika kita ingin meminta wang kepada mereka, bukan mudah, saudara. Kita yang berusia 60 tahun ke atas atau lebih, jangan lagi menukarkan kesihatan kita dengan benda-benda yang lain. Kerana pada saat ini, belum tentu kita dapat membeli kesihatan dengan harta benda dan wang ringgit kita. Jangan mencari wang. Jadi kita nak cari wang sampai bila? Dalam sehari, kita hanya dapat makan 3 pinggan saja. Walaupun sekarang ni berpuasa pula tu. Walaupun mungkin kita memiliki banyak rumah. Untuk tidur di malam hari, kita hanya perlukan ruang tempat sekadar 2,5 meter saja. Maka cukup makan, cukup wang. Sudahlah katanya. Inilah yang lebih penting. Kita harus menjalani sisa hidup ini dengan bahagia serta gembira. Meskipun setiap keluarga mempunyai problem atau masalah rumah tangga masing-masing. Kita jangan lagi berebut nama, kedudukan dengan orang lain. Ataupun memikirkan bagaimana masa depan anak cucu kita, hal-hal lain. Tapi cukup sekadar membandingkan dengan orang lain bahawa siapa antara kita yang hidupnya lebih gembira, lebih bahagia. Untuk hal yang tidak mampu kita ubah, janganlah terlalu dicemaskan. Kerana cemas juga tidak ada gunanya, malah akan mempengaruhi kesihatan diri kita. Jika kita hari-hari berlalu dengan mencari kesenangan sendiri, setiap hari kita pasti akan dapat menjalani hidup ini dengan perasaan yang tidak gembira. Jadi berlalunya sehari dalam hidup kita, maka berkuranglah sehari lagi. Bergembiralah sehari, maka untunglah kita sehari lagi. Memiliki semangat yang tinggi, maka penyakit dapat disembuhkan, insya-Allah. Suasana hati yang gembira, olahraga secukupnya, sinema ringan, jalan kaki, berbasikal, sering terkena sinar matahari, makan jenis makanan yang berkhasiat, perbanyakkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita menyerap bermacam-macam vitamin dan sedikit elemen logam yang seimbang, diharapkan dapat hidup sehat sampai 20-30 tahun lagi, insya-Allah. Ini merupakan kiriman daripada sahabatnya, seorang doktor. Terima kasih Datuk Mukhtar Samad atas kiriman ini. Bagi saya ini indah, ya saudara. Baik saudara, sebelum saya beri pencerahan, saya harus memberi peringatan juga, iaitu bagi mereka yang menyunting semua live yang masuk dalam channel YouTube adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang komen ataupun apa-apa saja kesan daripada yang sudah masukkan dalam YouTube itu. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen tulis ini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Saya terpaksa mengutarakan persoalan ini kerana teman-teman saya peguam dia kata, Datuk jangan lupa. Mungkin orang tak suka dengar, Datuk kena ceritakan juga. Itu keadaannya saudara, ya. Jadi bagaimanapun kalau saudara menghantar kiriman yang mana sempat saya santuni, saya santuni. Jadi nik tiwai Datuk, sabar. Saya amat sedih mendapat kiriman di media sosial tentang daripada ruangan UMNO selamanya.
dalam page yang dikirikan oleh Datuk Hamidah Osman. Datuk Hamidah Osman itu bekas Exco Kerajaan Negeri Perak. Dia menulis tentang, dia menyatakan kisah seorang pengusaha ladang limau. Encik Rahman dicangkat lobak Alor Pungsu di Perak. Beliau mengusahakan tanaman buah-buah limau yang segar, yang manis. Kerana asalnya tanah itu adalah tanah TOL dan telah diusahakan selama hampir 30 tahun. Dan ternyata ladang itu subur. Tapi masalah sekarang ini, tanah tersebut telah pun diberikan pada orang lain tanpa pengetahuannya, tanpa berunding dengan beliau. Jadi saya bersimpati lah dengan Encik Rahman dicangkat lobak. Jadi saya nak bertanya lah pada SO, pegawai tanah, dan Datuk Menteri Besar dan sahabat saya Datuk Syahrani, kalau dengar live ini, sila hantar pegawai saya, sila siasat bagaimana boleh berlaku begini. Anak bangsa kita sudah mengusahakan ladang yang baik, bukan besar mana pun, sekadar je, bukan 10,000 ekar, tidak, sekadar ladang limau manis yang diusahakan di Alor Pungsu di Perak. Tengok-tengoklah, inilah kepercayaan rakyat. Jadi mereka adalah generasi mereka adalah pewaris. Jangan kita usir mereka begitu saja, tiba-tiba saja boleh bagi ke tengah orang lain. Jadi SO ni, saya minta supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah segera masuk. Saya yakin ini tentunya ada elemen-elemen rasuah, sebab dia telah mengusahakan ladang limaunya selama 30 tahun. Tiba-tiba dah beralih jadi tanpa diketahui dan tanpa ada perundingan. Kalau kita duduk setinggan pun, bila nak dimajukan tanah itu, maka pemaju akan berunding. Ini tidak. Tiba-tiba saja saya bersimpatilah dengan Datuk Rahmah, dan saya mengharapkan Datuk Hamidah Osman, sekarang Datuk Hamidah dia bersama dengan Parti Putra, teruskan perjuangan untuk rakyat. Jangan kita izinkan mereka mencanai kehidupan rakyat sembrono dan mengikut apa saja acuan mereka. Rakyat mempunyai hak. Tambah-tambah lagi macam saudara Encik Rahman ni, dia dah mengusahakan ladang itu selama 30 tahun. Dah diberi tanah tol. Kerajaan dah bagi tol. Jadi kalau nak ambil balik, kena berunding. Kena bertanya. Kenapa boleh tiba-tiba balik jadi milik orang lain pula? Jadi SO tanah perlu disiasat. Pejabat tanah perlu disiasat. Ini zaman bila? Sebab saya tahu Datuk Abni Syahrani baru saja dah lebih kurang tak sampai pun setahun jadi Menteri Besar. Jadi sekarang ni benda timbul, kena pegawai beliau kena menyiasat perkara ini. Ya saudara, saya mengharapkan perkara ini dapat diselesaikan. Jangan kita jadikan warga bangsa kita ini pengemis di bumi sendiri. Saya juga ingin mengumumkan bahawa mengikut laporan saya terima, seramai 170 orang peniaga dan pekerja di Pasar Borong di Kuala Lumpur, di Selayang telah pun disahkan mengidap positif COVID-19. Ekoran daripada itu, pasar tersebut dilaporkan akan ditutup selama 9 hari bermula 9 Mei. Demikian mengikut laporan The Malaysian Insight. Jadi kalau pasar Borong dah ditutup, maka barang-barang keperluan tentulah menghadapi masalah. Kita nak raya ni, pasar Borong dah ditutup. Ini yang saya katakan berkali-kali dulu. Bagaimana kita menyediakan food bank, bank makanan. Betul, pasar Borong itu bahan-bahan yang segar, segala sayur, segala ikan, daging dan sebagainya. Tetapi mesti ada perancangan. Bila adanya mudarat, adanya darurat macam ini, mesti ada plan 1, plan 2, plan 3, mesti ada plan tindakan. Ini masalahnya. Ini saya mengharapkan supaya pihak berwajib yang mengendalikan pasar Borong ini mencari upaya. Sebab kalau 9 bulan, pasar Borong ditutup, 10, 11. Itu waktu orang tengah sibuk nak mencari bahan-bahan untuk masak untuk persiapan Hari Raya Aidilfitri. Sudahlah, duit tak berapa nak ada. Kita tahu harga barangan memang meningkat, tapi dengan penutupan pasar Borong ini, harga barangan pasti akan meningkat. Jadi pegawai-pegawai penguat kuasa di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Pengguna kena turun sekarang ni, kena lihat semua pasar-pasar. Pastikan rakyat kita tidak terkesan. Ini sebab itu saya katakan tiap-tiap kementerian dia kena tengok, dia kena lihat, dia kena buat kajian, kena ada perancangan. Saya bukanlah bijak sangat, tapi saya hanya menuturkan pandangan saya. Sepatutnya mereka ada perancangan, plan 1, plan 2, plan 3. Kerana dalam keadaan darurat kita tak tentu. Sebab itu saya dah kata berkali-kali, bila nak istilah darurat, hendaklah dikaji tentang kehidupan rakyat. Jangan sampai rakyat tak ada makanan.
Memang kita setuju pasar borong ditutup kalau dah ada 168 gerai makanan laut dan 216 gerai sayuran dan 64 gerai menjual buah-buahan. Boleh katakan 170 orang dijangkiti wabak itu, memang terpaksa ditutup. Tapi bila penutupan itu berlaku, bagaimana dengan pasar-pasar lain yang mendapat bekalan daripada pasar borong? Apa inisiatif, apa perancangan? Ini perlu ditangani, saudara. Sebab tu saya juga ada terima satu kiriman daripada saudara Ibrahim. Ini saya amat bersimpati. Yang buat saya tak tahu, dia kata apa, dia membuat event di apa-apa, menjalankan perniagaan di Putra World Trade Center. Dia kata apa, ada majlis nak diadakan pada 7, 8 dan 9 Mei. Tapi telah dibatalkan sebab Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 bermula di Selangor. Dan pada mulanya kata Selangor lah, tidak di wilayah. Tapi bila wilayah pun kena, maka semua event dibatalkan. Pembatalan itu dibuat ialah last minute, saudara. Jadi mereka yang terkesan memang tidak menyalahkan pihak berwajib di PWTC. Tetapi masalahnya mereka telah mengeluarkan modal yang begitu besar. Sebab dia kata bahawa semua modal kek. Dia buat kek ni, kek saya tak silap saya, kek frozen ni, kek Sarawak. Kami ada di situ kalau persediaan dibuat 2 bulan awal. Betul, kek lapis kami adalah frozen dan boleh bertahan sehingga setahun. Tapi kami nak terdesak ni. 2 bulan lalu kami sudah beritahu owner kedai untuk tidak membayar sewa bulanan kedai kerana modal semua akan diletak pada kek-kek kami. Sedangkan apa yang berlaku sekarang menghimpit dan memaksa kami untuk menyelesaikan bagaimana cara sekalipun untuk menjual kek-kek tersebut. Jadi beliau memohon kepada teman-teman, dia sanggup hantarlah, dia kata. Jadi dia kata tolonglah viralkan supaya siapa yang berada di sekitar Puchong, Shah Alam, Bangi, Seri Kembangan, Putrajaya sekitarnya, dia kata tolonglah beli produk kami yang sekarang ni tersadai di PWTC. Ada lebih kurang 4,000 kek lapis yang sudah disiapkan, yang mau dijual tapi tidak dapat dijual. Inilah saya katakan bahawa derita rakyat bertimpa-timpa. Ini betul-betul sudah jatuh di timpa tangga. Baru nak buka meniaga sikit, PKP berlaku, baru dah keluar modal, buat produk, akhirnya tak boleh nak jalankan perniagaan. Dan 4,000 kek lapis tu nak bawa ke mana? Itu keadaannya saudara. Sita saya bersempati, saya cuma Boris mewawat, saya sekadar mewawarkan saja. Pok Cham Bardin peragaan PN gagal. Memanglah gagal sebab mereka tidak memikirkan kesan lepas satu-satu. Sepatutnya kita mesti thinking out of box sebelum buat seperti ni. Dan sekarang ni saya ni, ini memang celaru negara kita ni sekarang ni, saudara. Saya nampak sekarang ni pintu penjara sudah terbuka, tapi pintu taubat bagaimana pula? Sebab Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan Negara Datuk Hamzah Zainuddin menyatakan bahawa siapa sahaja kali ini yang didapati bersalah tidak mengikut SOP COVID-19 ini, maka tidak ada compound. Mereka akan terus dihantar ke penjara. Ini berat ni saya kata. Ini berat sebab hari ni pula tular pula gambar dia sendiri pun tak pakai topeng. Apakah dia juga akan dihantar ke penjara? Ini Saudara Hashim Alias, pentadbiran yang lemah. Melemah sekarang. Memang lemas kita sekarang ni. Jadi kerana saya kata isu menghantar warga kita ke penjara hanya kesan disebabkan tidak mengikuti SOP perlu dikaji habis-habisan. Saya jangan lupa saudara, negara kita ni rule of law, ada undang-undang. Bagaimana kalau dia kaki tangan kerajaan? Seandainya dia ditangkap ataupun disahkan tidak mengikuti SOP, mungkin kerana lupa dan sebagainya, tapi mandatory lah, macam soalan mandatory ni, hantar ke penjara. Kalau dia kaki tangan kerajaan, maka dia hilang kerja. Kalau dia ahli politik, ahli Dewan Negeri ke, ahli parlimen ke, senator ke, maka jawatan itu juga luput. Kerana mengikut dari segi perlembagaan, seseorang yang dijatuhkan hukuman penjara selama 2 hari, maka hilanglah kelayakan dia sebagai ahli parlimen. Ya, Datuk Seri Yunus, ini keadaannya. Dia kenapa diadakan undang-undang begini yang tidak diperhalusi? Dan lepas itu, dia dengan
bangga menyatakan bahawa kita cukup. Banyak kem-kem latihan penjara yang kita ada. Itu bukan soal untuk penempatan. Yang kita persoalkan sekarang ini, tadi saya bercakap kalau compound. Kalau compound tu lebih daripada 2,000, boleh hilang kelayakan sebagai wakil rakyat. Sekarang ni kalau ada hukuman penjara pula. If you are a bandit, anda adalah sebagai banduan, hilang kelayakan untuk bertanding dalam parlimen, bertanding di Dewan Negeri dan dilantik sebagai senator selama 5 tahun. Melainkan mendapat pengampunan daripada Duli Yang Mahmula yang di Pertuan Agong. Ini perlembagaan. Kenapa kita mewujudkan suasana yang hau biru begini? Betul nak tunjuk serius. Nak tunjuk, tapi jangan nak tunjuk bahawa seolah kamu seorang ada kuasa. Memang kita tahu bahawa perkara soal memerangi COVID-19 ini sesuatu yang serius. Tetapi hendaklah dipikirkan macam mana. Macam mana kita nak educate warga. Macam mana kita nak memberi warga bangsa kita ini faham keadaan. Tapi bukan dengan ugutan. Bukan dengan rotan. Kita ni warga yang sudah maju. Negara yang maju tiba-tiba ada hukum-hukum yang sebegini. Yang jumut. Bagi saya jumut. Kalaulah anggota polis tak boleh salah. Dia mana tahu sebab dia mendapat arahan daripada pihak atasan, daripada pihak pemerintah. Anggota polis lah mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bila tiba-tiba dia nampak satu orang berjalan dekat Jalan Tukar Brahman, tak pakai pelitup, terus tangkap. Kalau mengikut daripada kenyataan Datuk Hamzah Zainuddin, terus hantar ke penjara. Maka kalau hantar ke penjara, maka jadilah dia sebagai seorang banduan. Ini apakah dipikirkan semasak-masaknya? Nah, kadang sekarang ni keputusan betul ke penjara, khasnya kerana melanggar PKP ini menunjukkan kerajaan masih gagal untuk mencari solusi. Ini berubah bahawa kerajaan dah tak ada solution. Jadi akhirnya tangkap hantar penjara. This is not the issue. Bukan isunya. Jadi sebab itu saya agak menarik juga catatan daripada Datuk Isham Jalil, Ketua Perangan Barisan Nasional Selangor. Dia kata berhentilah salahkan rakyat. Ini tak lain. Pihak pimpinan kerajaan lain tak ada, asyik menyalahkan rakyat saja. Sikit-sikit rakyat salah. Dia kata Menteri Dalam Negeri dia pernah berkata bahawa rakyat yang langgar SOP akan terus disumbat masuk ke penjara pada awal wabak ini menular tahun lalu. Kini setelah lebih setahun katanya, kenyataan di atas dibuat dan lebih setahun juga Kerajaan Perikatan Nasional menangani wabak ini, situasi wabak COVID-19 tidak bertambah baik, malah bertambah buruk. Dia belum melihat bahawa pimpinan kerajaan sekarang ini adalah masih sama itu cuba untuk menyalahkan rakyat tanpa memikirkan apa solusinya. Sebab itu kerajaan kita ini compound perlu dinaikkan, lepas hukuman penjara lah. Tidak lain bukan nak menyalahkan rakyat saja. Jadi di merata dunia, rakyat negara lain pun ramai yang tidak ikut SOP. Tak ada. Saya tertarik hati saya tengok satu kiriman dalam web tu di Jerman. Cara kerajaan Jerman menyelesaikan masalahnya, pertama-tama sekali bila adanya serangan COVID-19, kerajaannya mengeluarkan dana yang begitu besar. Maka semua syarikat-syarikat berniaga diberi bantuan secara tuntas. Bukan secara berperingkat-peringkat. Tak ada, dia terus bagi semua. Malah kalau duduk di rumah saja pun dapat RM1,600. RM1,600 Deutschmark. Wangnya lebih tinggi. Jadi rakyat dia yang tak ada, yang terpaksa berhenti kerja, yang terpaksa rehatkan duduk rumah, tak risau. Kerana apa dia nak risaukan? Duit ada. Sebab sentiasa duit itu masuk dalam akaun mereka boleh berbelanja. Tapi kita di sini tertunggu-tunggu. Sementara nak menunggu kehadiran wang, sementara nak menunggu dapatnya bantuan, mereka terpaksa membuatkan kerja-kerja sampingan. Mulalah berjualan, terpaksa buat apa sajalah keluar rumah, mencari rezeki yang halal. Dan maka terjebaklah mereka dengan COVID-19. Ini tidak membantu. Betul waktu mula-mula dulu, Tan Sri Perdana Menteri mengumumkan ada rancangan prihatin 250 bilion. Kalaulah benda itu benar-benar sampai pada rakyat, tidak akan ada masalah sebagaimana sekarang. Saya berkeyakinan benda itu tidak dilaksana dengan tuntas. Kalau semua rakyat, sebab rakyat kita 32 juta je pun. Kalau 32 juta, kalau saya masuk RM1,000, 32 bilion. Okeylah 320 bilion. Tapi semua dapat RM1,000. Duduk di rumah, relax.
Waktu masa nak makan, nak beli makanan, pergi beli. Tapi bila dah tak ada wang, mereka terpaksa keluar rumah mencari rezeki. Kerana anak-anak di rumah nak makan. Kerana bila kamu tidak mampu untuk menyediakan peluang pekerjaan, tidak mampu untuk menyediakan rangsangan ekonomi yang secara tuntas, inilah berlaku sekarang. Situasi negara ini rakyatnya lebih degil. Memang kita bukan rakyat degil. Rakyat tidak degil, tapi mereka terpaksa. Rakyat terpaksa untuk keluar ke rumah, menempuh segala bahaya demi survival, untuk mencari penghidupan. Pimpinan harus ingat itu. Jangan salahkan rakyat. Jangan asyik-asyik rakyat salah. Asyik-asyik rakyat salah. Saya tidak bersetuju kalau mereka mengatakan rakyat salah. Kalau macam di Jerman, rakyat dia dapat 1,600 dos mark. Umumkan saja lockdown, umumkan saja emergency, semua duduk di rumah. Sepi di kota Bonn, sepi di kota Berlin, sepi di Stuttgart, sepi di Frankfurt. Tapi rakyatnya ada makanan. Kita di mana makanan? Rakyat nak makan, rakyat perlu hidup. Jadi bila kita lockdown, rakyat duduk di rumah, tak adalah penularan itu berlaku. Kalau ada pun berlakunya bagi mereka keluar, itu nasib. Tapi dapat di curb ataupun dapat diasasi masalah COVID-19 ini. Jadi cara pelaksanaan tu, benar saya tahu pengurusi Datuk Adham Baba sebagai Menteri Kesihatan berhempas pulas dengan Tan Sri Nur Hisham. Frontliner kita pun semakin letih. Kita harus ingat, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan sebulan, bukan 2 bulan, dah 2 tahun frontliner kita berjuang di barisan hadapan. Sebab sekarang ni hospital dah tepu, dah penuh. Malahan yang daripada Sungai Buloh punya hospital pun terpaksa dihantar pergi ke Pahang, hospital di Pahang, kerana dah tak ada tempat lagi. Kenapa ini berlaku? Ini kerana rakyat dibiarkan untuk berusaha berada di lapangan. Kalau rakyat ada wang, ada makanan, bagi tahu kamu keluar, kerajaan dah bagi duit, kerajaan dah sediakan makanan, kamu keluar juga minta maaf, barulah boleh nak kata undang-undang, nak penjara ke apa ke. Itu orang yang degil. Jadi bukan sentiasa kita pegang rotan, keluar saja pam dengan rotan. Itu tak betul. Dan mesti diedukatekan. Balik rumah mesti pastikan basuh tangan. Educate kan, bahawa kamu kena ingat waktu kamu keluar tadi, mungkin kamu membawa penyakit untuk keluarga kamu. Sayangi keluarga anda, jagalah kebersihan. Sampai saja di muka pintu, pastikan anda mengambil sanitizer untuk mencuci diri anda sebaik mungkin, terus mandi. Dan kesedaran ini perlu diterapkan setiap hari pada rakyat. Bukan terus menguatkan undang-undang, bukan wujudkan COVID ni mesti ada SOP, ada undang-undang compound 50,000, compound 20,000. Ini saudara menakutkan. Tapi di saat anda menakutkan, anda menanam kebencian rakyat. Malahan rakyat melihat kalau pemimpin selebriti okey. Ada menteri macam semalam buat kenyataan, kalau menteri pergi keluar negeri balik tak payah kuarantin. Kena ikutlah. Tidak ada pengecualian. Tidak ada kasta yang berbeza. Tidak ada kasta antara 2 darjat. Antara rakyat marhain dengan pimpinan. Kalau Azmin Ali pergi ke Mekah, balik dari Mekah kuarantin 14 hari. Tak boleh dia pergi ke pejabat, tak payah duduk di rumah. Pastikan disiasat dia punya kesihatannya hari dicek. Siapa saja, Datuk Usyamuddin pergi berada luar negeri, balik kuarantin. Dan dalam keadaan sekarang ni buat apa nak pergi ke luar negeri pun? For what? Untuk apa? Nak berdagang? Orang pun tak datang dengan kita. Dengan tongkat langgang yang kita hadapi sekarang ni, sistem pemerintah yang begitu berserabut, siapa nak datang melabur? Jaga. Sebab itu kita curb. Kita tutup negara kita ni, kita santuni rakyat kita dengan sebaik mungkin. Tetapi yang paling penting sekali, ini saudara Wan Rohana takutkan rakyat memang uyup PRU15 ni. Saya melihat sekali, jangan kita letakkan kepentingan politik. Wahai pemimpin-pemimpin yang berada di anjung kuasa di Sri Perdana, jangan anda letakkan kepentingan politik mengatasi kepentingan negara. Jadilah seorang pemimpin yang paling tidak pun anda akan dikenang. Sekurang-kurangnya, kalaulah betul bila rakyat akan datang, orang tak nak undi anda lagi, tapi sekurang-kurangnya rakyat akan mengenang. Dulu waktu dia ni jadi menteri, kami disantuni dengan baik. Nak buat macam mana keadaan politik dah begini, berubah begitu. Paling tidak pun, ini dalam keadaan sekarang ni, besok bila kamu tak ada jawatan, rakyat ludah kamu tepi jalan.
Kalau kamu dengan kesombongan, keangkuhan kamu. Ini yang saya ingin menjelaskan. Dan saya bersyukur hari ini bila saya dengar hari ini Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani, dia telah pun membuat kenyataan pertama yang saya rasa baik. Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani berkata beliau akan mengeluarkan arahan menegah pegawai atau anggota polis membuat pemeriksaan ke atas warga asing secara rambang. Ini baik. Ini baik. Supaya tidak ada persepsi yang bukan-bukan. Beliau berkata ialah untuk mengelakkan segelintir pegawai dan anggota polis menyalahgunakan kuasa mereka. Ya, saya akan mengeluarkan arahan untuk menghentikan serta-merta perbuatan memeriksa mereka, iaitu warga asing secara rambang tanpa alasan yang munasabah. Ini satu kenyataan yang baik. Jadi saya berharap Dato' Akhil Sani bermula dengan tugas dengan baik begini, teruskanlah. Carilah idea-idea baik untuk mempertingkatkan lagi. Memang setakat hari ini saya tidak nafikan bahawa Polis Diraja Malaysia masih lagi mekar di hati rakyat. Masih lagi rakyat masih lagi mengharapkan bahawa anggota polis kita ini mampu untuk mengekang sebarang kegiatan jenayah yang dikhawatiri. Tetapi dalam keadaan kalau negara kita rakyat miskin, macam mana kita nak menahan orang untuk tidak terlibat dalam jenayah? Jadi keadaan begitu perlu diatasi lah, ya. Sebab hari ini saya terima juga bernama melaporkan bahawa Lee Gao Eng akan didakwa lagi. Itu dia punya hal lah. Katanya dia akan dibicarakan kerana atas tuduhan menerima 3.3 juta. Itulah mereka yang berada di anjung kuasa. Cuma yang tak seronoknya saya tengok dalam website semalam tentang Parti Perikatan Nasional. Ini bergaduh ni di Padang Serai di Kedah. Macam mana gitu? Jadi saya rasa gamaknya memanglah Parti Pribumi ni dianggoti oleh pimpinan mereka yang samsing, yang mulut celupar. Ya, Ali sendiri pergi ke pejabat, mungkin dia nak mengambil bantuan dan sebagainya yang dijanjikan, tiba-tiba ditolak tu, terkangkang kawan tu. Saya hari kepala saya sepatilah saya. Sebab itu saya kata macam mana pun cara UMNO lah menyantuni. Saya memanglah banyak teman-teman yang hantar kiriman saya, dia kata Datuk ni lain tak ada UMNO saya yang terbaik. Saya kata tengok bukti. Kita kalau kita menyediakan bantuan apa semua, kita beri mengikut cara-caranya, SOP-nya benar. Ini kesian kawan tu. Tolak dia tu, jatuh terterak, terkangkang depan pejabat. Adakah itu cara menyantuni warga anda? Pulanglah, saya tak mau campur. Ini PPM ni. Akhirnya ada laporan polis dibuat. Ini berlaku di Pejabat Perikatan Nasional di Padang Serai Kedah. Hari ini kita tak boleh nak tutup dah. Apa-apa saja pun rakyat dah tahu. Sebab itu Dr. Mahathir pula, dia berkata, dia kata bahawa Bersatu akan tewas dalam PRU 15 nanti. Ini memang tak payah sebut. Tun, duduk rumah diam-diam lah Tun. Tak payah campur lah Tun. Dalam bulan-bulan puasa ni eloklah. Sebab keadaan sekarang ni berserabut. Dari itu masuk lagi, bertambah berserabut lagi. Rakyat dapat melihat 22 bulan Tun memimpin negara ini. Rakyat telah pun memberikan anda kesempatan. Kononnya nak pulihkan negara ini. Apa yang jadi 22 bulan itulah sampai sekarang ni dia mengheret sampai hari ini segalanya haru biru negara. Jadi memang tak payah Tun cakap. Rakyat semua tahu. Tak payah nak ingatkan. Tapi tiba boleh kata pula kalau UMNO tu bertanding secara sendirian, maka UMNO juga akan kalah. Tidak begitu. Habis siapa nak menang? Kalau UMNO kalah, PBM kalah, parti mana menang? Takkan PKR? Tak begitu tu. Tidak. Orang UMNO ni, orang Melayu ni masih ingat budi UMNO. Jadi tak payah. Tetapi mereka sekarang ni jijik, jelek melihat hala cara kepimpinan. Mereka sudah bosan dengan kepimpinan yang ada sekarang ni. Yang dilihat tidak menyantuni rakyat. Rakyat begitu terkesan hari ini dengan ekonomi yang dia bukan lagi merudum dah. Dah hancur berderai ni. Ini bila tu kata UMNO pecah 4 kumpulan, itu tak nampak. Yang pecah 4-5 tu mereka sahaja yang mewawarkan cerita. Tak ada. Warga UMNO akan umbi kukuh berdiri teguh di belakang presidennya. Institusi Presiden UMNO tidak tergugat. Tak kalah Tun tak tahu zaman Tun jadi Perdana Menteri dulu, zaman Tun jadi Presiden UMNO dulu.
ahli akar umbi peringkat bawah dia takkan merubah sesuatu dengan buat secara drastik. Tidak. Kita ada cara, kita ada tomah dinahnya Tun. Janganlah nak kata bahawa ada kumpulan itu, kumpulan ini. Saya pun dah muak nak mengatakan. Sebab bulan puasa ni, lepas puasa nanti saya akan balut lah 1, 2, 3 orang tu. Dan mereka ini saja. Dan mereka tidak akan sampai mampu untuk merubah pemikiran warga UMNO peringkat akar umbi. Cuma mereka sekarang ini dalam saat-saat ini mereka ada rasa kecewa. Kecewa dia ada terhadap ahli Majlis Tinggi UMNO kerana mereka telah memberi mandat kepada pimpinan UMNO. Dah beri mandat melalui Perhimpunan Persidangan UMNO bahagian 145 bahagian, minta supaya tarik sokongan. Sebab mereka tak nak lagi, tak payah lagi dah nak bekerjasama dah. Dah tahu kita bekerjasama dengan ULA, buat apa? Kita pun tak nak ketika dah telan nanti. Kemudian ada pula Perhimpunan Persidangan Agung UMNO dah bagi blank check dah kepada Presiden UMNO. Tarik aje lah. Dan menteri-menteri UMNO pun keluar sajalah. Bukan ada apa masalah pun. Itu saja. Tapi dalam keadaan begini sebenarnya ahli-ahli UMNO peringkat bawah mereka kecewa saja itu. Tapi mereka tidak memberontak. Sebab mungkin mereka kata bahawa mungkin Presiden dan Majlis Tinggi UMNO ada dia punya strategi. Ialah kalau strategi itu tak boleh nak cerita dengan orang. Ya, jadi warga UMNO di bawah menunggu. Tambah-tambah pula kita punya deadline dia, ada jeda waktunya sehingga 1 bulan Ogos. 1 bulan Ogos, suka tak suka itu memang tetap akan berlaku. Cuma yang diharapkan oleh ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi, ya selepas saja Perhimpunan Agung UMNO itu hari, bahawa secepat mungkinlah tarik. Sebab mereka dah tak tahan. Mereka tidak meluat dengan gelagat. Jadi mereka tahu bahawa UMNO, Barisan Nasional adalah yang terbaik. Lagi lama kita biarkan dengan keadaan begini, lagi lenjan. Jadi lenjan jadinya UMNO dengan Barisan Nasional ni dikerjakan oleh mereka. Sebab segala kesalahan nanti akan terkait pada UMNO. Rakyat marah sekarang ni. Rakyat tengok macam lalu negara ni. Jadi janganlah pula betul saya ketawa bila Tuan Mahathir dia kata Kuli gagal pengaruhi ahli-ahli Parlimen UMNO untuk menarik sokongan. Hey, ini Tengku Razali dia hanya penasihat saja. Dia bukan orangnya yang suka mengadu domba, buat itu, buat ini, itu tak ada. Dia cuma melontarkan, dia dah bagi tahu dah. Dia kata ahli-ahli Parlimen UMNO tariklah keluar daripada Perikatan Nasional. Dia pandangan, dia dah bagi pandangan. Bukan sekali. Jadi Tun tiba-tiba nak kata kamu Tengku Razali tak ada pengaruh semua apa hal? Apa cerita ni Tun? Tak usah. Cukup-cukup lah Tun. Saya menasihatkan Tun tak payah masuk politik lagi lah. Let's you retired as a real statesman. Jadi supaya paling tidak pun sedikit lah penghormatan tu ada kekal. Tapi kalau Tun masih lagi nak gelut dalam politik, bercakap itu, bercakap ini, orang lama-lama benci. Orang Melayu ni pun ada batasannya. Penghormatan mereka tu ada tahapnya. Jadi selama ini mereka menghormati, bukan mereka tak sayang pada Tun. Sebab itu bila you memimpin Pakatan Harapan, rakyat menyokong. Tapi akhirnya rakyat dapat tahu bahawa apa yang anda lontarkan selama ini adalah bohong. Apa yang anda lontarkan adalah fitnah terhadap pimpinan UMNO. Dan apa yang anda lakukan terhadap pimpinan UMNO yang tidak mahu menyertai anda, yang tak mahu ikut menyertai PBM, maka diadakan tindakan mahkamah berpilih-pilih. Ini yang rakyat sudah nampak. Jadi walaupun akan jadi nanti akan ada hukuman dan sebagainya, rakyat tak ambil kisah dah. Rakyat tahu bahawa ini hukuman ini rakaman pembicaraan yang terpilih. Orang tak mau dengar dah Tun. Sudahlah. Memang saya katakan di kalangan ahli UMNO yang paling bersih setakat ini yang Muhammad Tengku Razali. Sebab dia tak dapat usia apa-apa pun. Sebab sepanjang beliau menjadi Menteri Kewangan, bukan Tun tak ada, Tun juga jadi Perdana Menteri. Cari bagian Arab, selongkar bagian Arab, tak ada kes. Dia seorang pemimpin yang bersih. Jadi Tun juga seriau juga agamanya. Mungkin mereka-mereka yang berada di anjung kuasa waktu itu seriau. Kalau Tengku Razali jadi Perdana Menteri, beliau akan mengutarakan kepimpinan yang bersih. Sebab itu sampai hari ini mereka cuba untuk menahan. Kalaulah Tengku Razali naik, ada juga orang tak tidur malam. Macam mana mereka merasakan andainya Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, memanglah Tun tak tidur malam. Memanglah orang yang kroni-kroni Tun tak tidur malam. Kerana dia akan mengambil tindakan. Jadi orang akan melihat ini tindakan dendam. Tapi kalau Tengku Razali is not dendam. Dia akan buat betul-betul pelaksanaan rule of law.
Ya, Muhammad boleh tegur Razali, dia tak macam orang lain. Tapi janganlah Tun kata bahawa tegur Razali ni tak ada pengaruh dan sebagainya. No, jangan. Bukanlah saya ni padu sangat menyokong apa Tegur Razali. Dulu saya pernah sokong Tun. Tapi bila kata Tegur Razali ni, wah, malu ni janjinya boleh bawa pengikut, menyokong untuk menolak bajet. Tun jangan lupa peristiwa tu Tun 6 orang aja. Orang lain sudah buat ketetapan. Tegur Razali dia tak sama. Dia tak mau campur. Sebab dia kata bahawa apa nak campur dengan kerajaan yang tak ada keabsahan. Dia tak mau campur. Jadi sebab itu dia kata, buatlah. Tapi jangan katakan dia tak ada pengaruh. What is you are trying to say? Apakah kerana beliau sebagai penasihat pada UMNO, maka ditaniskan beliau? Ini keadaannya. Saya sebenarnya saya nak bagi tahu saudara, kedudukan Tun tak payah cakap lah. Sebenarnya kedudukan Tan Sri Muhyiddin memang dalam keadaan cukup goyah. Malah macam semalam saya katakan, Bersatu Simpang Renggam. Parti Pribumi Bersatu Simpang Renggam, boleh katakan the entire pemimpinnya letak jawatan. Pengerusi letak jawatan, timbalan pengerusi letak jawatan, naib pengerusi letak jawatan, jawatan kuasa letak jawatan, ketua-ketua cawangan letak jawatan. Macam mana berlaku di panggung. Dan peristiwa itu berlaku di saat Datuk Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin memanggil mesyuarat di Johor. Ini merupakan tamparan paling hebat. Dakwaan yang kata Bersatu Simpang Renggam itu kononnya kukuh dan sebagainya, dah tak ada. Sebab itu ada keluar kenyataan daripada Setiausaha Bersatu bahawa dakwaan yang mengatakan Bersatu Simpang Renggam dah bubar itu kena siasat lah. Saya tak tahu kenyataan daripada siapa yang mengatakannya dah bubar. Itu kenyataan yang dibuat oleh Setiausaha Bersatu Johor, Datuk Syahrudin Jamal. Jadi Datuk Syahrudin Jamal dia kata dia pun tak tahu. Sebenarnya tak tahu macam mana. Kalau surat dah dihantar. Jadi jangan menafikan sesuatu lah. Jadi semua saya ini menyatakan bahawa apa yang berlaku hari ini, saya melihat kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Seremban. Saya berhati-hati. Saya Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Seremban, Zul Amali, dia mengatakan bahawa Pemuda UMNO memutuskan hubungan dengan MCA. Sebenarnya ini yang ditunggu oleh mereka. Kenapa kita masuk perangkap? Saudara Zul Amali, anda sebagai Ketua Pemuda kena berfikiran jauh. Saya dah bagi pesan tiap-tiap malam dulu, saya dah bagi tahu bahawa mereka nak mereka mau memansuhkan Barisan Nasional. Sekarang ini Muafakat Nasional dah huyup, dah robek dah Barisan Muafakat Nasional. So now mereka going after Barisan Nasional. Apabila kita punya hubungan dengan MCA tidak baik bersama dengan MIC, apa akan jadi? Maka Barisan Nasional juga akan runtuh. Kalau ini runtuh, saudara jangan lupa, minggu lalu pembicaraan 1MDB disebut oleh pendakwa raya. Bagi pihak pendakwa raya mengatakan bahawa UMNO ada menerima wang daripada 1MDB. Jika ini dibuktikan di mahkamah, kalau Datuk Seri Najib dihukum, maka dengan sendirinya UMNO akan diharamkan. Ini yang saya katakan saudara, bahawa mereka mempunyai plan 1, 2, 3. Perancangannya, apabila Presiden UMNO tidak rela untuk mengizinkan UMNO melutut dengan PBM, maka mereka akan lakukan macam-macam. Punca lain tak ada, memang mereka mau membunuh UMNO. Takkan ini pun saudara tak boleh faham. Lihat betul-betul dengan fikiran terbuka. This is political game. Jadi mereka sekarang ni, anda memberi mereka belati yang cukup berbisa untuk membunuh UMNO akhirnya. Kerana apabila saudara Zul Amali, selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Seremban, dia menghantar surat kepada Ketua UMNO bahagian Haji Mustafa Salim, bahawa dia kata pemuda memutuskan. Jadi MCA akan retaliate. Bila MCA retaliate, pecah Barisan Nasional. Pecah Barisan Nasional, inilah yang ditunggu oleh mereka. Dan akan berlaku pula perpalahan antara warga UMNO pula dengan MIC. Dan akhirnya UMNO sendirian. Bila sendirian, tidak ada lagi lah Barisan Nasional. Bila tak ada Barisan Nasional, diambil pula kenyataan di mahkamah. Jangan lupa saudara, saya memerhati semua tu. Apa kenyataan di mahkamah sepanjang pembicaraan Datuk Seri Najib minggu lepas. Bila pendakwa raya mengatakan bahawa duit 1MDB dimasukkan akaunnya kepada UMNO. UMNO menerima wang yang dianggap sebagai wang yang tidak bersih. Datanglah dia punya akta AMLA, Anti Money Laundering.
Jika ini berlaku, maka UMNO akan diharamkan. Ini keadaannya. Sebab itu saya katakan kita kena bersiap sedia. Berkemungkinan UMNO akan diharamkan. Kalau UMNO ini diharamkan, apa cara kita? Takkan kita nak masuk PAS? Takkan kita nak menyerta PBM? Sebab itu memang impian mereka. Jadi orang UMNO, ahli-ahli UMNO tak ada peluang lain, tak ada ruang lain. Kalau mereka mau mengadakan pilihan raya, kita ikutlah macam mana yang mereka wujudkan dulu. PKR dan UMNO gandengan terbaik, Saudara Jasmine Saleh. Yang saya rasakan kalau itu berlakunya, mereka mengundang. Kita memaksa kita untuk bekerjasama dengan PKR. Kita boleh bekerjasama dengan PAS. Boleh mewujudkan muafakat nasional. 60 tahun kita berbalah. 60 tahun isu kafir mengkafir. 60 tahun UMNO dengan PAS. Tidak boleh solat satu masjid. Boleh kita selesaikan masalah muafakat nasional demi keabsahan, demi untuk rakyat. Kalau ini yang berlaku, apa salahnya UMNO bersama dengan PKR? PKR hayatnya baru 20 tahun. Dan semua orang tahu parti keadilan diwujudkan, mereka membela bahawa berlaku, mereka merasa yakin tidak ada keadilan terhadap Datuk Anwar Ibrahim. Itu saja. Jadi dalam keadaan begini, saya minta lah Saudara Zul berhati-hati. Sebelum kita membuat keputusan, kita fikir baik-baik. Tapi kita tentu ada plannya, perancangan kita. Sebab itu saya melihat Presiden UMNO mungkin dia berfikir ada ruang yang tak boleh nak buat begini. Sebab dia tak mahu UMNO ini jadi mangsa. Sebab beliau bermati-matian mempertahankan UMNO. Kerana beliau mahu mempertahankan UMNO inilah, maka beliau diseret ke mahkamah. Kerana tidak mahu menyertai kumpulan PBM. Itu semua orang tahu. Cuma saya hairan satu ini bila saya baca kenyataan daripada Saudara Mukhtas ni daripada PAS. Dia kata dia terkejut lah, dia kata. Dia merasa terkejut kerana dia kata sahabat perjuangan boleh berubah kerana jawatan. Saya baca sedikit. Dia kata jujur. Ini kenyataan dalam ini Facebook. Dia kata jujur saya katakan saya sering teragak-agak untuk menghantar maklumat kepada teman-teman dan sahabat-sahabat tentang program Jom Menadah Kitab yang diadakan pada jam 9 pagi dan 10 malam. Sebab saya tak tahu adakah saya menerima mesej maklumat itu suka atau tidak. Jadi saya tidak mahu mengganggu mereka. Ini Mukhtas ni adalah seorang pendakwah. Jadi masih teringat-ingat peristiwa setahun lepas bila saya selalu menghantar makluman program daurah saya sepanjang PKP kepada seorang sahabat bergelar ahli parlimen. Kerana merasakan hubungan kami agak rapat sebelum beliau menjadi adun dan kemudian jadi ahli parlimen. Maka setiap hari akan bersiaran, saya akan hantar jadual sebut kepada beliau. Namun akhirnya katanya, saya perasan beliau seakan-akan terganggu dengan maklumat tersebut. Lalu saya menghantar sekali beliau dan berkata, maaflah Aki katanya, kalau mesej-mesej ana mengenai makluman daurah itu mengganggu anta. Dia mungkin dia sedar, dia kata maaflah, dia kata kalau mesej yang saya hantar itu mengganggu you dan sebagainya. Lalu dibalas oleh ahli parlimen tersebut, tahu tak apa. Tahu tak apa. Alangkah terkejutnya Saudara Mukhtas ni, sebegitu pantas pangkat dan jawatan merubah diri beliau untuk tidak lagi menyantuni persahabatan. Jadi sejak itu dia kata saya tidak lagi maklumkan apa-apa mengenai program daurah tersebut. Dengan peristiwa itu saya ragu-ragu untuk menghantar makluman kepada sahabat-sahabat yang lain. Mana tahu sahabat yang lain juga tidak senang dengan mesej-mesej seperti ini. Dia kata sebenarnya inilah keadaannya yang berlaku di kalangan pimpinan PAS. Mereka sudah berada di anjung kuasa, mereka sudah menjadi menteri, jadi timbalan menteri, jadi JLC. Mana ada masa nak santun nilai persahabatan. Saya amat bersimpati dengan Saudara Mukhtas ni bila dia menghantar kiriman dalam wall ini. Jadi bagi saya merasakan politik kita cukup celaru. Saya nak ulas banyak, tapi kerana awal-awal live saya sudah diganggu oleh mereka, maka saya akan sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita bicara malam esok. Sekian, terima kasih.